Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurma binti Zakaria. Saya nak membincangkan ataupun kita sharing ilmu berkenaan dengan metodologi. Selalunya penulisan metodologi ni adalah dalam bab 3 lah. Jadi sebelum nak ke bab 3, kita perlu ada bab 2 kan, literature review. So dalam literature review tu tersebut, kita akan nyatakan model ataupun approach apa yang perlu kita gunakan untuk kita punya projek lah. Tetapi dalam slide saya ini tertumpu kepada pembangunan produk. Dia adalah di mana mengikut nature program ataupun nature bidang itu tersendiri. Dalam konteks yang saya nak sharingkan ni adalah dalam konteks elektrik dan elektronik, tetapi dia juga boleh diguna pakailah kepada bidang-bidang lain sekiranya sesuai. Tidak bergantung kepada satu bidang sahaja, dan dia juga mengikut nature penulisan mengikut bidang itu sendiri. Jadi tajuk dia adalah Potential Product Development based on various models and approach. Apakah pendekatan dan juga model-model yang untuk kita sandarkan sebelum kita buat sesuatu projek. Next kita ke this presentation outlines innovative product ideas that can be developed using different design and engineering methodology by leveraging established frameworks such as design thinking, stage gate process, lean startup methodology, agile development, rapid prototyping, system engineering approach, and concurrent engineering. This product aims to meet user need effectively while enhancing functionality and usability. So jenis-jenis model atau approach ini digunakan untuk kita boleh jadikan sebagai rujukan ataupun reference ataupun sandaran sebelum kita memulakan sesuatu pembangunan produk tersebut. Ia secara langsung memudahkan kita lah bagaimanakah cara nak bangunkan produk tersebut. Bila kita ada fasa-fasa tertentu yang telah kita pilih mengikut approach atau model yang kita pilih, secara tak langsung dia memudahkan laluan ataupun tindakan kita untuk membangunkan produk. Baik, kita ke seterusnya. Yang pertama is bila kita nak bercakap tentang product development methodology funnel ni, kalau kita perhatikan ada beberapa jenis ada beberapa jenis approach, iaitu pertama ialah design thinking model, stage gate process, lean startup methodology, agile development dan juga rapid prototyping. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah saya panggil, dia bukan sesuatu yang wajib awak ikut, tetapi dia adalah yang kita biasa gunalah dalam elektrik dan elektronik. Seterusnya. Yang pertama ialah kalau kita perasan di sini ialah design thinking product ideas. Kalau kita bangunkan sesuatu produk, contohnya macam even pelajar EE, pelajar EE kebanyakan dia akan menggunakan model ini, di mana dia bermula dengan empathy lah. Empathy ni lebih kepada kita nak cari preliminary study. Preliminary study bermaksud kalau kita bercakap empathy ni macam nampak macam simpati kan, tapi dia lebih ke arah kalau kita nampak satu produk tu, kita akan berfikir kenapa dia tak ada butang ni, kenapa dia tak ada roda ni, atau kenapa perlu menyebabkan suatu produk tu kita nak nampak dia tak dibaiki. So kita akan mula
berfikir dan juga akan mula mencari apa kekurangan yang perlu kita tambah. Seterusnya bila kita dah dapat, kita akan define lah. Sebenarnya perlu tambah IoT contoh perlu tambah IoT. Jadi kita nak nampakkan dia lebih berteknologi. Selepas tu baru kita buatkan ideate. Ideate tu kita keluarkan kita punya idea. Bagaimanakah IoT tu nak di-plug-inkan dalam produk tersebut sebab kita nak buat innovative produk. So bila kita nak buat innovation product, maksudnya produk yang sedia ada tapi kita nak tambah, kita sesuai lah guna design thinking product ideas ni. So seterusnya kita akan buat prototype lah. Okay, bila kita buat prototype, kita dah develop lah, kan. Jadi, bila develop, kita akan testing lah. So, dia design thinking product ideas ni, dia lebih menjurus kepada, saya nampak lah, dia lebih sesuai juga kepada PSM kita. Sebab PSM kita ada 3 objektif sahaja. Yang pertama iaitu mereka bentuk. Yang kedua, membangunkan. Ketiga, nak menentukan kebolehfungsian. Kita belum lagi nak tahu keberkesanan. Itu nanti awak peringkat master lah. Kita nak tengok. Tapi bila kita tengok di sini, fasa ni dia bersesuaian dengan kita punya PSM dan juga objektif. Terutama kepada kita nak buat inovatif produk lah, iaitu produk yang sedia ada. Maksudnya kalau awak ada sini-sini yang dah buat produk sebelum ni, tetapi awak nak tambah baik. Tambah baik dan lebih besarkan sikit skop dia. Model ataupun approach design thinking product ideas ni sesuai lah untuk digunakan. Okey, yang seterusnya ialah phase of stage gate process lah. Okey, terdapat beberapa iaitu yang pertama ialah launch, iaitu full scale launch of the product. Kita akan tengok discovery. Okey, discovery. Launch ni dah last kan, discovery iaitu identify new ideas or opportunity. Kita akan identify ideas ataupun peluang yang kita nak bangunkan produk tu, apa yang kita perlu buat. So kita lakukan di fasa discovery lah. Lepas tu scoping, iaitu conduct preliminary market and technical assessment. Kita pun akan buat penilaian lah dari segi market. Kalau kita jual ni ataupun kita develop produk ni, adakah dia membantu ataupun mendapat keuntungan dan sebagainya. Ini lebih kepada kita nak jual produk. Macam kita nak buat macam kita nak buat suatu produk tu yang mendapat sambutan ataupun memang niat kita buat tu untuk menjual. Okay? So ni business case development, maksudnya develop a detailed business case lah. Maksudnya kita kena dah cari modal, dah kira-kira dah untung dan sebagainya. Kita dah kira berapa kita kalau dapat menjual tu, berapa modal yang kita dapat, adakah balik modal atau tak balik modal, dan juga untung lah. Seterusnya bila kita dah buat business case development ni, kita akan buat development produk tu sendiri, kan? Of course lah, sebab kita dah kira di sini dan kita akan develop di sini. Dan seterusnya kita akan testing and validation lah. Maksudnya kita akan testing produk tersebut dan juga market yang kita nak tuju. Adakah sasaran kita ni kepada golongan muda? Adakah produk kita ni sasaran kepada golongan orang tua? Jadi kita kena buat test and validation. Seterusnya kita akan launch produk tu setelah siap. Ini kalau you ada berfikiran jauh, maksudnya you buat PSM ni dan selepas PSM ni you nak guna balik. Ataupun you nak pergi you rasa selepas ni you nak masuk seminar-seminar, you nak dapat medal, you buat pertandingan. Maksudnya benda-benda ni semua memainkan peranan penting lah. Maksudnya bila you ada follow this approach,